Majoriti ulama kata arak ni najis. Setuju? Tak setuju Minoriti ulama seperti Asy-Syaukani, kalau tak silap Ibn Taymiyah juga, mengatakan arak ini tak najis. Dengar betul-betul? Kata tak najis, bukan tak haram. Satgi dia spin statement kita payah kan. Tak najis bukan tak haram, dia haram, tapi bukan semua benda haram itu najis. Dia faham? Sentuh perempuan bukan mahram, haram ke tak? Haram. Adakah perempuan tu najis? Tak najis. Boleh? Okey. Apa dalil mazhab majoriti yang kata arak ni najis? Sebab dia kata perkataan rijis. Perkataan rijis bermaksud najis. Tapi minoriti yang tak setuju, yang kata bukan najis, sebab dia kata ayat ni bukan hanya sebut tentang arak. Ayat ni hanya sebut tentang judi. Ayat ni juga sebut tentang judi. Ayat ni juga sebut tentang berhala. Ayat ni juga sebut tentang tenung nasib. Adakah selain daripada arak yang disebut dalam ayat yang sama juga menunjukkan benda yang disebut sekali dengan arak itu najis? Kalau arak najis menggunakan ayat ni, dah tentulah judi pun najis, ansab berhala pun najis, tenung nasib pun najis, kerana ayatnya disebut dalam konteks yang sama. Majoriti ulama kata tak. Kerana dia kata, dengar ni perbahasan fiqh ni kan? Dia kata kerana perkataan rijis bermaksud najis, maka kita kena pakai perkataan tu selagi boleh. Cuma untuk 3 benda ni, oleh kerana ada halangan, dia bukan najis kerana berhala dibuat pada batu, pada kayu, judi dibuat pada kertas yang suci. Jadi dia kata perkataan rijis membawa maksud najis dari segi maknawi dan najis dari segi hissi, maknawi dan juga zatnya najis. Tapi oleh kerana 3 benda tadi, kita tak boleh nak bawa makna. Macam mana nak terangkan dalam bahasa Melayu ni kejap. Nak sesuai ayat dulu. Oleh kerana 3 benda ni kita tak boleh letak makna najis kedua-duanya kepada mereka, maka kita hanya mampu untuk letak najis di sudut maknawi. Tapi oleh kerana arak boleh, maka kita kena letak kedua-dua maknanya. Itu mazhab majoriti. Boleh faham? Okay. Minoriti ulama kata tak. Sebab dalil Quran kata rijsun min amali syaitan. Yang najis tu amal, bukan najis zat. Kerana Tuhan kata rijsun min amali syaitan, kotor daripada perbuatan syaitan. Makna yang dianggap kotor itu amalan tu. Minum arak tu bukan kerana arak tu najis. Kerana arak tu asalnya daripada anggur, mana mari najis tu? Yang diperam kan? Mana mari najis tu? Tak ada bercampur dengan benda lain, tak ada campur dengan benda kotor. Dan ada hadis yang menceritakan sahabat-sahabat bila ayat pengharaman arak turun, dia orang buang arak ni kat jalan-jalan di Madinah, sedangkan Nabi larang untuk buang najis dekat jalan orang. Kan ittaqul la'anain kan yang kita baca sebelum ni kan. Orang yang buang najis, orang yang buang air di jalan manusia dan di tempat teduhan manusia. Nabi kata 2 ni golongan ni dilaknat. Kalau arak tu najis, dah tentu Nabi larang untuk buang dekat jalan-jalan di Madinah. Jadi perbahasan ini, perbahasan fiqh berdasarkan kepada pemahaman ulama terhadap dalil. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya kata wallahu ta'ala alam, saya nampak kekuatan dalil ada pada mazhab minoriti. Ada pada mazhab minoriti. Memang biasanya jumhur ulama,
Biasa pandangan majoriti, jumhur ni majoriti lah, kan? Biasanya pendapat majoriti ni ada kekuatan, tetapi bukan semestinya dia benar. Tapi kalau tuan-tuan nak kata, tak apa Ustaz, saya ni nak pegang mazhab yang kata najis, okey, no problem. Air pun kat Malaysia ni banyak, boleh basuh, kan? Baju kita tengok kena, tiba-tiba kena arak, bukan sebab kita minum lah, tertumpah ke apa ke, orang langgar kita ke. Kita nak pegang pendapat ihtiyat, nak pegang pendapat berhati-hati, nak basuh, tak ada masalah, itu lebih selamat. Cuma dari sudut kekuatan dalil, kita nampak berada pada orang yang kata tak najis, kerana tidak ada dalil yang sarih, tidak ada dalil yang sarih dan sahih yang mengatakan arak itu najis. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.